Abang Ani terkaku, hanya mampu pandang je. Tiba-tiba dua janin tu berdiri serentak, kemudian lompat ke atas jam besar dan tubuh mereka membesar macam budak-budak dalam lingkungan setahun. Abang Ani dah tak tahu nak buat apa masa tu. Tubuh terasa lemah dan terkaku. Dia cuba laungkan azan tapi suaranya tersekat di kerongkong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Kisah kali ni saya akan kongsikan daripada karya Abang Gani yang bertajuk Misteri Almari Lama. Dah lama saya tak kongsi cerita dari beliau. Nak tahu kisah ni macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya ada letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Suatu pagi, masa Abang Gani duduk termenung dalam rumah sambil fikirkan aktiviti apa nak buat hari tu, tiba-tiba sebuah motosikal plat Thailand jenis Nova Deck warna merah terang masuk kawasan rumah Abang Gani dan berhenti bawah pokok rambutan depan rumah. Abang Gani memang kenal sangat lelaki tu. Orang Melayu Thailand, kerja dengan salah seorang tauke perabot kayu dekat sana. Dia dikenali dengan panggilan Haji je. Setiap hari dia datang kampung Abang Gani untuk minum air ketum. Tujuan Haji datang ke rumah tu sebab tauke dia nak sewa rumah pusaka Abang Gani untuk buat simpan barang. Tapi rumah tu tak ada elektrik. Haji cakap tak apa, Abang Gani pun bagilah dia sewa dengan RM100 sebulan. Haji hanya mengangguk dan terus beredar dari situ. Rumah pusaka orang tua Abang Gani ni sebelah rumah dia je. Disebabkan Abang Gani ni anak bongsu, jadi Abang Gani yang kena jaga rumah tu. Lepas Zohor, Haji datang semula dengan seorang lelaki dalam lingkungan 40-an, bawa kenderaan Toyota Hilux warna putih. Haji perkenalkan lelaki tu, namanya Cik Azmi, tauke perabot kayu, bapa saudara Haji juga. Kata Cik Azmi, dia beli perabot kayu terpakai yang rosak, pintu terkopak, kaki patah. Dia bawa balik Siam dan baik pulih semula sebelum hantar ke Bangkok. Masa tengah tengok keadaan dalam rumah sambil berbincang, Haji nampak resah sambil tinjau bahagian dapur dan bilik air. Abang Gani rasa dia tengah ketagih air ketum tapi tak berani nak tanya sebab tauke dia ada. Setelah puas hati dengan keadaan rumah, Cik Azmi terus bayar deposit RM100 dan bagi tahu petang nanti dalam pukul 6 barang akan sampai 1 lori dari Kulim Kedah. Abang Gani hanya mengangguk dan tersenyum sambil pandang Haji yang berdiri dekat belakang tauke dia, tersengih sambil tegakkan jari telunjuk. Abang Gani faham Haji minta belanja dia air ketum semungkus lah tu sebab tolong rekemankan rumah sewa tu. Lepas mereka pergi, Abang Gani terus bersihkan rumah tu sikit, menyapu dan buang sawang. Petang tu dekat pukul 6 petang, mereka datang semula dengan sebuah lori 3 tan yang syarat dengan muatan perabot-perabot kayu lama. Abang Gani tolong mereka angkat dan pindahkan dari lori, bawa masuk ke dalam rumah. Ada macam-macam jenis perabot kayu yang berbagai bentuk. Ada set sofa, meja tulis, kerusi berukir, jam besar antik dan bermacam lagi. Termengah jugalah dibuatnya. Tapi Cik Azmi bagi upah duit minum RM30 sebab tolong angkat barang-barang dia tu. Dekat nak maghrib baru selesai. Kemudian Cik Azmi minta tolong Abang Gani untuk jaga barang-barang tu sebelum dibawa masuk ke Siam. Abang Gani setuju je lah sebab rumah dia sebelah rumah ni je. Lepas mereka pulang, Abang Gani tengok-tengoklah perabot kayu tu.
Ada dari kayu jati, merbau, cingal batu dan sebagainya. Tiba-tiba, hati Abang Ngani tertarik pada sebuah almari lama, sederhana besar. Almari meja solik. Ada cermin besar bulat dan bujur. Bingkai kayu berukir macam bunga teratai. Almari tu ada dekat pintu dapur. Abang Ngani pergi dekat almari tu dan berpusing habis depan cermin almari. Masa Abang Ngani nak alihkan wajahnya, tiba-tiba dia terperasan macam ada bayangan seorang gadis cantik dalam cermin tu. Abang Ngani tersentak. Lepas tu dia toleh ke belakang dan perhati keadaan sekitar. Kalau-kalau ada sesiapa dekat situ. Mana ada orang lain lagi dekat situ. Dengan penuh debaran, Abang Ngani tengok sekali lagi dalam cermin. Hanya wajah dia je yang muncul. Abang Ngani tarik nafas lega. Tak semena-mena kelihatan kelibat bayangan perempuan tadi melintas dalam cermin. Walaupun seimbas, Abang Ngani sempat tengok kelibat tu adalah seorang gadis berkebaya merah dengan rambut panjang sampai ke pinggul. Abang Ngani mula rasa tak sedap hati. Rasa seram semacam. Dia cuba teliti almari tu, tapi suasana dah semakin gelap. Dah nak masuk waktu maghrib. Rumah tu pula tak ada elektrik. Abang Ngani keluarkan lighter dan nyalakannya. Dalam sama-sama cahaya tu, Abang Ngani nampak pada bahagian bawah cermin sebelah kanan ada tumpukan sikit macam dah karat. Dekat bahagian bingkai kayu sebelah bawah pun ada. Abang Ngani dekatkan cahaya lighter dan amati betul-betul. Nampak macam warna merah tua keperangan. Rasanya itu bukan karat cermin biasa, tapi macam tumpukan darah kering. Masa Abang Ngani tengah amati benda tu, tiba-tiba muncul bayangan wanita tadi dalam cermin, tengah berdiri betul-betul belakang Abang Ngani. Bayangan tu sama-sama, tapi nampak jelas raut wajah kelibat tu yang putih pucat dan bahagian dahinya nampak macam berlumuran darah. Allahu Akbar! Abang Ngani terus toleh ke belakang, tapi tak ada sesiapa pun. Bila Abang Ngani tengok cermin semula, bayangan tu dah hilang. Abang Ngani terus beristighfar beberapa kali. Bulu roma mula meremang, kepala terasa kembang. Cepat-cepat Abang Ngani keluar, tutup pintu dan terus kunci. Dari masjid yang terletak lebih kurang 500 meter, kedengaran azan maghrib berkumandang. Abang Ngani masuk rumah, salin pakaian, pakai kain pelekat, ambil tuala, pergi mandi. Lepas solat isyak, Abang Ngani keluar ke warung Simpang 3 nak makan malam. Lebih kurang pukul 10.30 malam, Abang Ngani pulang ke rumah. Sampai je dekat rumah, hujan mula turun renyai-renyai. Suasana sunyi je. Tak ada kawan-kawan yang datang malam tu. Mungkin sebab hari hujan. Nak tidur, mata belum mengantuk lagi. Abang Ngani baring atas sofa, layan telefon. Tiba-tiba Abang Ngani cuba amati betul-betul. Suara nyanyian tu datangnya dari rumah sewa dekat sebelah. Abang Ngani mula berdebar. Bulu roma dia terus meremang. Aduh, siapa pula yang menyanyi tengah malam buta ni? Perlahan-lahan Abang Ngani buka tingkap dan intai sebelah rumah. Tapi rumah sewa tu gelap je. Baru je Abang Ngani nak baring semula, suara nyanyian tu bergema lagi. Tapi kali ni dari arah dapur rumah sewa tu pula. Harap janjimu selalu sayang, rupanya patah, rupanya patah di tengah jalan. Mendaya-daya suara nyanyian tu, seni katanya amat menyentuh hati. Bersama isak tangis dalam seram tu, hati Abang Ngani tersentuh, rasa kesian. Akhirnya Abang Ngani beranikan diri. Dia ambil lampu suluh dan keluar, pergi rumah sebelah. Suara nyanyian tu terhenti. Perlahan-lahan Abang Ngani keliling sekitar rumah sambil intai dari celah dinding dapur yang terkopak sikit. Tapi tak nampak apa-apa. Gelap je. Abang Ngani terus keliling rumah beberapa kali dan akhirnya buat keputusan untuk masuk dalam rumah sewa tu. Lagipun Encik Azmi dah amanahkan pada Abang Ngani untuk pegang kunci rumah tu. Abang Ngani buka kunci dan berhati-hati tolak daun pintu. Jantung dah mula berdegup kencang. Abang Ngani cuba berdiri dekat pintu sambil suluh sekitar rumah yang penuh dengan perabot-perabot kayu lama.
Tiba-tiba Abang Ani tersuluh pada satu kelibat seorang wanita tengah berdiri sebelah jam besar berbingkai kayu hitam. Rangka kayu jam tu besar dan tinggi dari paras kepala manusia biasa. Wanita tu berkebaya merah hati dengan rambut panjang mengurai. Wajahnya pucat, matanya putih. Bahagian kanan wajahnya dari dahi hingga ke dagu berlumuran darah. Dahinya macam pecah dan terkoyak. Kelibat wanita tu tunduk je sambil pegang sesuatu macam frame gambar. Abang Ani terpaku. Jantung terus berdegup kencang. Dia cuma mampu pandang je. Hujan masih belum berhenti dengan angin yang sedikit kencang. Tiba-tiba kilat memancar dari tebal layar rumah yang renggang. Cahaya kilat masuk dan menyuluh tepat ke wajah wanita tu. Wanita tu terus angkat wajahnya dan pandang tepat ke arah Abang Ani. Anak matanya yang putih bertukar jadi merah. Dari riak wajahnya seakan menanggung kesakitan batin yang dahsyat. Tiba-tiba kelibat wanita tu bersuara dan berjalan terketa-keta ke arah Abang Ani. Abang Burhan, Abang, kenapa Abang tergambar lukakan hati Ani? Kenapa Abang sanggup hianati sumpah janji kita? Mak, astagfirullah. Abang Ani terus meluru ke pintu, ikut celah-celah perabot yang penuh sesak tu. Kaki dia tersadung pada rangka kayu sofa yang melintang dekat pintu dan hampir tersungkur. Tapi Abang Ani tetap meluru keluar, tutup pintu dan terus kunci. Dengan termengah-mengah, Abang Ani masuk ke rumah dia semula. Tubuh berpeluh dan menggigil. Kejadian tu betul-betul buat Abang Ani resah dan keliru. Abang Burhan, kenapa dia panggil aku Abang Burhan? Siapa Abang Burhan? Dan siapa wanita tu sebenarnya? Abang Ani ambil selimut tebal dan terus selubung badan dia. Malam tu Abang Ani langsung tak dapat lelakkan mata. Sampai hujan berhenti, dia masih baring dekat sofa. Kedengaran lolongan anjing sayup-sayup dan menyeramkan. Menjelang subuh, akhirnya Abang Ani terlena keletihan. Bila sedar, hari dah cerah. Itu pun Kodir datang kejutkan Abang Ani. Berkerut dahi Kodir tengok muka Abang Ani yang nampak lain pagi tu. Kodir bersuara, "Kenapa Cik Mat? Muka nampak pucat je. Demam ke?" Abang Ani tak menjawab. Dia bangun, duduk dan buka balutan kain selimut dari tubuh. "Ada air sikit tak? Kita tak sempat beli. Semalam balik lambat. Toki suruh tebar roti canai. Ada orang tempah nak buat jamuan." Abang Ani cuma tunjuk ke arah peti ais. Kodir terus pergi peti ais. Dia buka dan tinjau bahagian freezer. "Ada 2 bungkus ni. Jual dekat aku sebungkus," kata Kodir. Abang Ani cuma mengangguk. Kemudian Kodir buka pula pintu bahagian bawah dan keluarkan botol Coca-Cola yang tinggal separuh. "Ada gadis 2 orang kerja dekat kedai. Comel lo, Cik Mat," kata Kodir sambil tuang air Coca-Cola dan air hijau dalam bungkus plastik ke dalam jak. Abang Ani bersuara, "Anak dara ke?" "Janda tapi muda lagi. Umur lebih kurang 30-an. Yang seorang lagi janda juga. Umur 27. Kalau Cik Mat nak, kita boleh minta nombor telefon." Tak maulah. Cantik Cik Mat. Yang seorang tu nama Salma. Seorang lagi Mek Ani." "Hah? Ani?" "Ha, Ani. Cik Mat kenal ke?" Tak kenal lah." Abang Ani cuba bersikap selamba walaupun dalam hati dia rasa tersentak. Ani, rasanya macam nama gadis tu. "Haji ada pergi kedai tak?" "Tak lagi. Kejap lagi keluar lah tu kot. Selalu tengah hari sikit dia keluar." "Kau tahu tak perabot-perabot tu semua Cik Azmi dapat dari mana?" "Tak tahu. Haji kata ambil merata tempat. Kalau ada orang nak jual, dia pergi belilah." "Kenapa Cik Mat? Macam tak segar je." Abang Ani terus ceritakan kejadian semalam. Tapi Kodir nampak macam tak terkejut dan bersuara, "Kita dah agak dah. Barang lama ni kadang-kadang ada saka. Abang kita dulu pernah kena. Tapi tak apalah. Benda tu bukan nak duduk situ terus. Nanti Abang Azmi bawa masuk siam lah." Nak dekat tengah hari baru Kodir pulang sebab dia masuk kerja pukul 3 petang. Kerja chef masakan Thailand dekat warung Simpang 3. Lepas Kodir pulang, Abang Ani mandi dan bersiap nak keluar makan tengah hari. Baru je Abang Ani nak bergerak ke warung Simpang 3 tu, sebuah highlight putih datang. Cik Azmi rupanya. "Petang ni Bang Mat ada rumah tak?" "Ada. Hari ni saya tak ada plan ke mana pun." Moleklah tu. Kejap lagi Haji nak ambil barang. Bang Mat boleh tolong angkat?" "InsyaAllah. Kalau ada budak-budak, ajak tolong sekali ya." Kemudian Cik Azmi seluk poket baju kemejanya dan hulur duit RM50. "Buat Bang Mat makan," kata Cik Azmi. Lepas Cik Azmi pergi, Abang Ani terus bergerak ke warung naik motor Honda Cup 70. Waktu tengah hari, warung tu tak ramai pelanggan. Sebaik Abang Ani duduk di satu meja tepi dan belik surat khabar Kosmo, tiba-tiba, "Abang nak order apa?"
Abang Ani tersentak dan angkat muka. Seorang wanita berkulit putih dengan mata bundar yang cantik tersenyum sambil pegang pen dan buku kecil. Darah Abang Ani terasa berderau. Dia pandang tepat ke wajah wanita tu agak lama sampai wanita tu tersipu malu. Wajahnya macam nasi goreng seafood, minum teh uap ais limau, kata Abang Ani. Wanita tu mengangguk, catat pesanan Abang Ani dan berlalu ke bahagian dapur. Itulah Mek Ani. Bahu Abang Ani ditepuk dari belakang. Rupanya kode yang tepuk. Ani? Nama Melayu Ani. Nama siamnya Miss Rashani Wan. Memang kebiasaan orang-orang Melayu Thailand dan bersekolah di sana ada dua nama. Nama Melayu dan nama siam. Sambil makan tu, Abang Ani curi pandang cari kelibat Ani. Tapi nampaknya dia agak sibuk masa tu. Lepas makan, Abang Ani terus pulang. Baring atas sofa, tunggu lori datang nak angkut sebahagian dari perabot-perabot untuk dibawa masuk ke Thailand. Bila perut dah kenyang, mata pun terasa berat. Masa Abang Ani cuba lelapkan mata, tiba-tiba bunyi bergema yang agak kuat dari dalam rumah sewa. Macam bunyi jam lama. Abang Ani tersentak. Memang ada sebuah jam besar antik dengan bingkai kayu hitam, tapi rasanya jam besar tu dah tak berfungsi. Abang Ani abaikan je. Mungkin bunyi buah rambutan jatuh timpa Zim agaknya. Tapi mana ada dahan rambutan yang menjulur ke arah rumah tu. Abang Ani teragak-agak nak pergi periksa, tapi dia batalkan je sebab mata dah terasa berat. Dekat pukul 5 petang, Haji datang dengan sebuah lori 3 tan. Abang Ani panggil seorang lagi kawan bernama Amah untuk tolong angkat beberapa perabot ke atas lori. Haji tunggu atas lori untuk susun perabot-perabot tu. Tak banyak yang dapat dibawa, cuma katil, meja makan, set sofa dan beberapa set perabot kecil. Semuanya agak berat sebab dibuat dari kayu asli. Lepas Haji gerak, Abang Ani bagi Amah RM10 upah angkat perabot-perabot tadi. Amah bersuara, takkan RM10 je? Habis nak berapa juta? Angkat beberapa barang je, tak sampai setengah jam. Nak demand lebih. Mailah lagi 10. Nak beli ubat lagi, kok lagi, rokok suria lagi. 10 mana cukup? Tu kau punya pasal lah. Nak mabuk memanglah tak cukup. Cuba makan roti telur ke, nasi goreng ke. Kenyang perut lagi baik. Abang Ani terus masuk ke rumah sewa tu semula untuk periksa keadaan dalam rumah. Masa tu hari dah dekat nak senja. Keadaan dalam rumah tu dah lapang sikit lepas beberapa perabot dikeluarkan. Tiba-tiba Abang Ani terdengar suara kanak-kanak ketawa mengekek dari arah jam antik yang besar tu. Abang Ani toleh ke arah jam besar dengan dada yang berdebar. Dia terpaksa beranikan diri untuk periksa sebab Abang Ani dah diamanahkan untuk jaga barang-barang dekat situ. Jam antik tu seakan berwarna perang tua kehitaman. Entah dibuat dari kayu apa. Hampir setinggi manusia dewasa. Besar, dihiasi ukiran seni yang sangat cantik. Abang Ani cuba tolak jam tu sikit tapi langsung tak bergerak. Terlalu berat. Bahagian tengah pintunya dilapisi cermin tebal. Ada satu tombol bulat yang digantung dengan rantai besi, mungkin untuk gerakkan detiknya. Disebabkan hari dah nak malam, keadaan dalam rumah pun dah agak gelap dan suram. Abang Ani segera keluar dari rumah tu. Tak nak kejadian semalam berulang lagi. Baru je Abang Ani nak melangkah keluar, tiba-tiba dia ternampak kelibat 2 orang kanak-kanak lelaki bertelanjang bulat berlari ikut celah-celah perabot sambil ketawa mengekek. Sampai dekat jam besar tu, 2 orang kanak-kanak yang nampak macam umur 2-3 tahun tu tiba-tiba buka pintu dan masuk ke dalam jam besar tu. Astaghfirullahalazim, ya Allah, apa pula ni? Abang Ani mula menggigil dan terus beristighfar. Baru je dia nak bergegas keluar, tiba-tiba ada satu bayangan melintas perlahan, terapung, kaki tak sentuh lantai. Wanita berkebaya merah hati dengan rambut panjang dibuai angin menghampiri almari solik dan menerobos masuk ke dalam cermin dengan suara isak tangis yang bergemesik. Wanita tu adalah wanita semalam yang Abang Ani nampak bayangan dalam cermin tu. Ya, Ani. Serentak kedengaran suara ketawa dan suara-suara menangis bercampur bau di segenap ruang sudut rumah tu. Allahu Akbar!
Abang Ani terus meluru keluar tanpa toleh ke belakang lagi. Dia tutup pintu dan terus kunci. Dengan pantas, Abang Ani meluru masuk ke dalam rumah dia dan petik semua susi lampu yang ada. Kemudian Abang Ani duduk menggigil atas sofa sambil baca ayat kursi. Malam tu Abang Ani ajak 2 orang lagi kawan sekampungnya untuk bermalam dekat rumah, Amar dan Buyuk. Mula-mula mereka tak nak, tapi lepas Abang Ani cakap ada buat makan-makan, akhirnya mereka setuju. Abang Ani masak pulut dengan sambal ikan bilis, ikan tamban pandan kering dan tempah sate. Abang Ani cadang nak ajak mereka selongkar almari lama tu. Amar ni obses sikit dengan hal-hal mistik, tapi Buyut agak penakut. Memang kawasan rumah Abang Ani ni agak keras. Selalu ada penampakan lelaki berpakaian hitam bertinggi atas bumbu rumah. Wanita berpakaian serba putih terbang di antara pokok rambutan dan pokok nangka. Itu semua dah biasa bagi Abang Ani. Kawan-kawan sekampung pun tahu dan ada yang pernah terkena. Ada yang pernah nampak budak lelaki berbaju hitam naik basikal tembus dinding lah. Sebab tu jarang yang berani bermalam dekat rumah Abang Ani. Tapi disebabkan Abang Ani tinggal bujang, dekat rumah tu pula ada alat muzik, jadi ramai jugalah kawan-kawan yang selalu datang lepak situ. Tapi semuanya akan pulang selepas tengah malam. Mana kata ada pulut sambal? Adalah, kejap lagi kita makan. Buyuk, kau pergi ambil sate dekat kedai Simpang 3. Aku dah order tadi. Duit? Aku dah bayar, pergi ambil je. Cakap Cik Mat punya. Beli kok satu Buyut. Buyut hidupkan motor dan terus pergi ke warung ambil sate. Daun ada sikit, aku beli RM5 je. Tapi petik sendiri. Aku tibai dekat setengah kilo. Kau ada ubat B? Ada sikit. Pergilah rebus daun tu dulu. Amar terus ke dapur untuk rebus air. Tap. Mana ada gas Cik Mat? Kata Amar. Lah tadi ada lagi, dah habis lah tu. Nasib sempat masak pulut. Pakai dapur kayu je lah. Mana nak cari kayu? Kan basah kena hujan tadi. Kau pergi rebus dekat rumah sewa tu. Rasanya situ ada gas lagi. Situ mana ada lampu. Pakai lampu handphone je lah. Bukan nak masak macam-macam pun. Nak rebus daun je. Pintu kunci tak? Masuk ikut pintu dapur. Tak kunci. Amar pasang lampu handphone, bawa periuk dan masuk ke rumah sewa tu ikut pintu dapur. Sementara tu Abang Ani tenang je tunggu sambil duduk atas kushin petik gitar. Tak lama kemudian Buyuk pulang bawa sate yang ditempah tadi. Cik Mat, kau dia bagi nombor telefon. Dia kata Mek Ani suruh bagi dekat Cik Mat. Mek Ani mana pula? Pasal apa bagi nombor dekat aku? Aku tak minta pun. Pelayan baru tu lah. Dia kata nanti senang kalau nak order apa-apa, call je. Walaupun kurang teruja, tapi Abang Ani simpan juga nombor telefon tu dalam handphone. Tiba-tiba Amar tergesa-gesa lari pulang ke rumah dengan wajah pucat dan menggigil. Wajahnya kelihatan berpeluh. Pasal apa? Mana air? Tak siap lagi? Cik Mat, siapa dalam rumah tu? Mana ada siapa? Orang sewa buat stor perabot je. Ada. Aku nampak orang pakai baju merah duduk dekat almari sorlik tu. Bayang kau sendirilah tu. Bayang aku apanya? Perempuan lah. Dia macam tengah menangis sambil hantuk kepala dekat cermin almari. Masa aku tengah rebus daun, macam ada budak-budak berdiri di tepi dinding perhati aku. Hah? Macam-macam lah kau ni Amar. Kepala tak betul lah tu. Perasaan macam-macam. Okey, kau pula pergi jaga air. Dekat nak mendidih dah tu. Aku mana reti? Tak reti apanya. Tunggu je. Bila air dah menggelegak, kecilkan api. Tunggu sampai batang lembut. Lepas tu angkat tapis je lah. Dah, jom semua pergi, kata Abang Ani. Mereka pun pergi masuk ikut pintu dapur. Air rebusan dah menggelegak. Senduk? Tanya Amar. Abang Ani suruh Buyut balik ambil senduk, jak dan penapis dekat rumah. Tapi Buyut nampak macam tak nak pergi je. Pergi tengok dekat almari pinggan mangkuk dekat depan tu. Rasanya ada. Kau pergilah Amar. Lah, aku nak kacau daun ni. Pergilah ambil. Dekat tu je. Takkan tu pun takut. Nak tak nak, Buyut nyalakan lampu handphone dan terketa-ketah menyelinap di celah-celah perabot untuk cari senduk. Kat mana almari pinggan? Laung Buyuk sambil suluh sekitar rumah. Tepi dinding dekat tingkap sebelah jam besar, kata Abang Ani. Tiba-tiba bunyi bergelentangan macam sesuatu dirempuh. Abang Ani dengan Amar tersentak menoleh. Kelihatan Buyuk tengah lari lintah pukang sampai terlanggar dan tersepak beberapa perabot. Wajahnya nampak cemas dan pucat. Pasal apa? Mana senduk? Tanya Amar, tapi Buyuk tak menjawab. Dia nampak menggigil. Bu apa? Masa aku nak buka cermin almari pinggan tu, ada budak lelaki 2 orang, kepala botak, telanjang bulat, tengah bertinggi atas jam besar, menyeringai dekat aku. Gigi tajam bertaring, mata merah menyala. Hah?
Budak mana pula? Mana ada orang dekat situ? Tempat letak perabot je. Betul lah, tu atas jam besar tu. Jomlah balik rumah Cik Mat. Itulah, aku pun nampak tadi. Jomlah. Tapi dekat rumah Cik Mat lah. Seram aku rumah ni. Amar tutup api dapur, ambil kain buruk dan angkat periuk yang berisi air rebusan dan tergesa-gesa keluar. Buyuk dah ada dekat luar rumah dah. Lepas mereka berdua masuk rumah, Abang Ani suluh ke arah perabot-perabot lama tu. Tak ada apa-apa dekat situ selain perabot-perabot kayu yang dah berubah kedudukan akibat dirempuh buyuk tadi. Tapi kepala Abang Ani rasa kembang semacam. Bulu roma terasa meremang. Suasana terasa amat hening dan suhu jadi amat sejuk. Abang Ani terus melangkah keluar. Masa nak tutup pintu tu, tiba-tiba Abang Borhan terdengar satu suara halus. Abang Ani terus toleh ke belakang dan suluh arah datangnya suara tu. Dekat almari solik lama tu, muncul gadis berkebaya merah hati dengan wajah pucat dan kepala berlumuran darah, merenung tajam sambil depakan kedua belah tangannya kepada Abang Ani. Allahu Akbar! Serentak, Abang Ani tarik kuat daun pintu sampai bergegar jenangnya. Kemudian terus lari ke rumah. Amar dan Buyuk pandang je Abang Ani. Cik Mat pun nampak juga? Tanya Buyuk. Amar tengah tapi air masuk dalam jug. Abang Ani tak menjawab. Malam tu, masa makan dan minum air rebusan tu, mereka berhimpit je. Masing-masing tak berani nak berenggang jauh. Wajah masing-masing nampak resah dan cemas. Masa tidur pun berhimpit juga. Rimas jugalah dibuatnya. Tapi nak buat macam mana? Masing-masing dah trauma. Dekat tengah malam, baru Buyut berani bersuara. Amar diam je, berselubung. Tapi Abang Ani tahu, dia belum tidur lagi. Macam mana Cik Mat? Nak ke dengan pelayan baru tu? Cantik lah, macam Priyanka Chopra. Pelayan mana? Pelayan baru kedai Simpang 3 tu lah, yang kau dia bagi tahu tu. Dia dah respon tu. Dia minat dekat Cik Mat. Siapa namanya? Lupa dah. Miss Rasyaniwan. Orang panggil Mat Ani. Tiba-tiba terdengar suara jeritan dengan esak tangis yang sayu dari rumah sewa tu. Abang Ani tersentak. Cepat-cepat dia tekuk mulut Buyut. Buyut tercengang. Amar selat-selimut terus bangun dan toleh ke arah rumah tu. Jangan sebut nama Ani, kata Abang Ani. Muka Buyut berkerut pandang Abang Ani. Lepas tu masing-masing layan perasaan seram dan tak berani bersuara apa-apa hingga lepas tengah malam. Sesekali terdengar suara wanita menangis merayu diselang-seli dengan suara kanak-kanak ketawa mengekek macam main berlari dan melompat atas perabot-perabot lama tu. Abang Ani tak pasti sama ada Amar dan Buyut dengar juga atau tak. Akhirnya menjelang subuh, Abang Ani terlelap. Abang Ani terjaga keesokan harinya bila dikejutkan dengan bunyi hon lori haji. Hari dah meninggi. Dengan malas, Abang Ani bangun dan buka pintu. Baru bangun toki besar kita, kata Haji sambil buka pintu dan berjalan ke rumah Abang Ani. Dia jenguk ke dalam rumah. Amar dan Buyut pun dah terjaga. Diorang ni pun ada tidur sini? Molek lah. Tolong angkat perabot. Hari ni nak ambil sikit, bawa masuk betong. Satu trip je. Abang Mi ada bagi upah sikit buat duit makan. Lepas basuh muka ala kadar, mereka mula angkat beberapa perabot ke dalam lori. Haji nak bawa jam besar tu, tapi rasanya tak muat. Jam tu besar dan tinggi. Akhirnya Haji pilih almari solik tu untuk penuhkan lori. Lepas Haji bawa sebahagian perabot-perabot lama tu masuk Thailand, Abang Ani rasa lega sikit. Terutama almari solik lama tu. Harap tak ada lagi jelmaan gadis berkebaya merah hati. Tak ada lagi si Ani berkeliaran cari Borhan. Harap tak ada lagi tangisan dan rintihannya yang mendayu dan menyeramkan. Kemudian Amar dan Buyuk pulang. Mungkin nak sambung tidur dekat rumah. Maklumlah tak leleh tidur semalam. Abang Ani harap Amar dan Buyuk tak ceritakan kejadian semalam pada orang-orang kampung. Takut nanti tambah kecoh jadinya. Mungkin Abang Ani akan dituduh macam-macam. Lepas mandi, Abang Ani keluar pergi kedai Simpang 3 nak alas perut. Masa tu baru pukul 10 pagi. Tak ramai pelanggan. Sambil makan roti canai, telur dan minum teh tarik, Abang Ani perhati sekitar kedai. Tak nampak pun pelayan baru tu. Kode yang tengah tebar roti canai bersuara. Cik Mat, cari Mat Ani ke? Dia masuk shift petang, pukul 3 nanti.
Abang Ani hanya tersenyum je. Lepas sarapan, dia ke kedai runcit, beli rokok, daun rokok dan tembakau siam. Lepas beli barang tu semua, dia terus pulang ke rumah. Abang Ani hanya terbaring atas kusyen. Itulah rutin harian dia kalau tak bekerja dekat luar. Santai dekat rumah, jaga perabot-perabot Cik Azmi. Dalam mengelamun tu, Abang Ani rasa lega sebab almari solek lama tu dah dibawa pergi. Harap tak ada gangguan lagi. Tiba-tiba, Abang Ani teringat jam besar yang unik dan klasik tu. Dia terus masuk ke rumah sewa dan pergi ke tempat jam besar tu. Memang besar dan tinggi, melepasi kepala lelaki dewasa. Ruang dalam ada tembaga bulat yang digantung dengan rantai. Abang Ani cuba buka pintu dan masuk berdiri dalamnya. Memang boleh masuk tapi agak sempit sebab bahagian tengah ada objek tembaga bulat yang tergantung. Kemudian Abang Ani teliti setiap inci struktur kayu dan ukiran seninya. Bahagian belakang jam tu pun ada ukiran corak bunga siap dengan ranting dan daunnya sekali, macam melingkari bahagian tepi jam. Abang Ani amati ukiran tu hingga ke bahagian bawah. Bahagian ukiran bawah ni nampak lain sikit. Bahagian pangkalnya nampak herut macam berselisih. Kemudian Abang Ani nampak macam ada garisan yang membentuk kotak 4 segi sama, macam ada peti rahsia dekat belakang jam tu. Tergerak hati Abang Ani nak periksa, tapi risau kalau tengah buka peti rahsia tu tiba-tiba Cik Azmi atau Haji datang. Macam mana pula? Nanti apa pula mereka kata? Dia anggap tak amanah pula. Akhirnya Abang Ani buat keputusan untuk buka malam nanti. Lagipun tak ada yang perlu dirisaukan lagi. Almari solek lama tu dah dibawa pergi. Jadi roh gadis berkebaya merah si Ani tu mesti ikut sekali dengan almari lama tu. Dan kanak-kanak lelaki berkepala botak tu pun ikut ibunya. Abang Ani rasa kanak-kanak tu mungkin anak si Ani. Mungkin ada kisah yang berlaku pada mereka 3 beranak. Malam tu lebih kurang pukul 12.30 malam. Lepas beberapa kawan yang setiap malam datang lepak rumah Abang Ani pulang, Abang Ani masuk ke rumah sewa tu. Kali ni dia bawa pelita minyak kelapa sebab handphone dia bateri dah lemah. Bila menghampiri jam besar tu, hati Abang Ani mula berdebar. Tapi dia teruskan juga pergi ke belakang jam dan amati peti rahsia tadi. Abang Ani cuba cungkil dengan hujung kuku nak tarik peti tu keluar, tapi tak bergerak sikit pun. Kemudian Abang Ani perhati sekitar rumah dan ternampak ada screwdriver atas bendul tepi dinding. Dia ambil dan cungkil peti rahsia tu lagi. Berkali-kali jugalah Abang Ani cungkil tapi tak mau keluar. Abang Ani mula putus asa. Cuba fikirkan cara nak ambil peti tu. Abang Ani amati sekitar urat berbentuk 4 segi. Tiba-tiba Abang Ani terasa aura sejuk sekitar rumah dan suasana jadi sangat hening dan sepi, macam berada dekat alam lain. Bulu roma terus meremang. Masa Abang Ani tengah amati peti tu, tiba-tiba peti tu bergegar sikit dan bergerak keluar perlahan-lahan macam ada yang tarik. Abang Ani tersentak dan berhati-hati suluh dengan pelita ke arah peti tu. Tiba-tiba bahagian penutup peti terbuka dan Masya Allah, berkeping-keping duit kertas lama berselerakan dalam peti. Abang Ani ambil selai duit kertas RM10 lama sekitar tahun lepas merdeka. Ejaan puluh masih gunakan huruf O, ditulis RM10. Duit tu bernilai antara RM1 hingga RM50. Dada Abang Ani mula berdebar. Rasanya tak salah kalau dia ambil duit tu. Yang pasti duit tu bukan duit Cik Azmi. Mesti dia pun tak tahu langsung pasal peti rahsia dekat belakang jam besar tu. Dia cuma beli perabot lama. Mungkin duit tu pemilik asal jam tu yang punya. Kalau nak kembalikan duit tu pada tuan atau keturunannya, entah dekat mana mereka sekarang, masih hidup atau dah meninggal. Walaupun duit tu dah tak laku sekarang, tapi ia dah jadi barang rare dan antik. Mesti nilainya semakin tinggi. Abang Ani terus ambil semua duit tu dan masukkan ke dalam poket. Tapi macam ada lagi satu lapisan peti dekat bawah. Peti tu 2 lapis rupanya. Abang Ani mula terfikir, apa agaknya isi peti lapisan bawah tu? Mungkin emas atau barangan berharga lainnya. Abang Ani sentuh peti lapisan kedua tu dan tiba-tiba saja dia terbuka dengan perlahan. Abang Ani tengok macam ada sesuatu yang ditutup dengan kain hitam. Dia beranikan diri untuk selak lapisan kain hitam tu dan kelihatan 2 objek macam janin bayi manusia yang dah kecut, terlentang dengan keadaan kepala dan bola mata yang agak besar. Abang Ani terpaku dan mula menggigil. Tiba-tiba kelopak mata kedua-dua janin tu terbuka. Janin tu menyeringai pandang Abang Ani.
Allahu Akbar. Astaghfirullah. Abang Ani terkaku, hanya mampu pandang je. Tiba-tiba dua janin tu berdiri serentak, kemudian lompat ke atas jam besar dan tubuh mereka membesar macam budak-budak dalam lingkungan setahun. Abang Ani dah tak tahu nak buat apa masa tu. Tubuh terasa lemah dan terkaku. Dia cuba laungkan azan tapi suaranya tersekat di kerongkong. Kanak-kanak tu lain dari biasa. Dalam sama-sama cahaya pelita tu, Abang Ani nampak kepalanya agak besar, macam tak seimbang dengan tubuh mereka. Matanya besar dan merah macam nak tersembul. Warnanya hijau tua kehitaman, bertinggi atas puncak jam besar sambil menyeringai pandang Abang Ani dengan mulut merah dan gigi yang tajam. Astaghfirullah. Allahu Akbar. Bapa. Akhirnya bapa panggil juga. Dah lama bapa tak suruh kami kerja, cuma kurung kami dalam peti tu saja. Bapa, suruhlah kami cari duit untuk bapa, tapi berilah kami makan dulu. Dah lama kami tak makan. Hah? Makan? Kami masih baik, cukup sekadar dapat menyusu seteguk darah dari ibu jari kaki bapa. Allahu Akbar. Tiba-tiba Abang Ani dapat bersuara dan tubuh mula terasa boleh bergerak. Kedua kanak-kanak tu mula menghampiri Abang Ani. Dengan pantas, Abang Ani terus redah dan melompat segala apa yang ada menuju ke pintu dan terus lari masuk ke dalam rumah dia. Dengan nafas yang termengah-mengah dan jantung berdegup kencang, Abang Ani terlentang atas kusyen. Tak dapat nak gambarkan perasaan dia masa tu. Ngeri, seram, resah, risau, segalanya mula menyelubungi hati. Abang Ani tak dapat lelapkan mata sampai ke subuh, barulah dia boleh terlelap. Matahari dah meninggi pagi tu. Abang Ani terjaga bila dikejutkan dengan bunyi deringan telefon berkali-kali, panggilan dari luar negara. Abang Ani amati nombornya. Rupanya Haji, telefon dari Betong. Assalamualaikum Cik Mat. Almari solek yang ada cermin tu, kita bawa naik lori ke tak? Hah? Last kali kita bawa naik? Halah, aku rasa pun ada ambil kemarin, tapi tak adalah. Masa nak bawa turun, tengok almari tu tak ada. Tempat almari tu kosong. Aku ingat aku letak las sebelum tutup pintu belakang lori tu. Hah? Takkan jatuh atas jalan kot? Mana boleh jatuh? Ada pintu, tutup dengan kain terpan lagi. Cuba Cik Mat cek semula dalam rumah sewa tu. Kok kemarin kita terlupa atau tersilap ambil? Lah, kan dah naik almari tu. Kau suruh buyuk ikat dengan tali jerat dan balut cermin dia dengan kain. Ha ya, aku pun ingat, tapi macam mana boleh tak ada? Cubalah Cik Mat tengok, kok kita terlupa angkat ke? Tak apalah, kejap lagi aku tengok semula, kata Abang Ani sekadar nak sedapkan hati Haji. Nak periksa apa lagi? Memang dah angkat naik almari cermin tu. Almari tu satu je dekat situ. Nak tak nak, Abang Ani masuk jugalah ke dalam rumah sewa tu. Walaupun kejadian semalam masih terasa lagi seramnya, tapi hari dah siang, tak adalah takut sangat. Bila daun pintu ditolak, Abang Ani perhati sekitar ruang rumah dan terkejut bila nampak almari solek lama tu masih ada dekat situ atau kembali ke situ. Abang Ani jadi bingung. Betul-betul pelik. Abang Ani ingat lagi dia dengan Amar yang angkat naik almari lama tu. Haji dengan buyut sambut dari atas lori dan letakkan sudut paling belakang dekat pintu lori. Mana mungkin boleh tersilap. Lagipun cuma ada satu almari solek cermin macam tu. Tapi macam mana boleh balik ke sini semula? Abang Ani jadi bingung fikirkan kejadian tu. Masa tengah fikir tu, Haji datang dengan motosikal Honda Fame. Ha, Cik Mat, almari tu kita dah ambil kemarin kan? Ha lah, yang kita angkat last tu. Tapi sampai sana tengok tak ada. Abang Mi kata almari tu dah ada orang tempah. Nak kata jatuh atas jalan, pintu lori terkunci. Kain terpan pun elok je. Almari tu balik semula ke sini. Tu ada dalam rumah tu. Hah? Siapa bawa sini pula? Mana tahu, tadi lepas kau telefon, aku masuk, tengok almari tu ada dekat tempat asal masa sampai dulu. Tu ada dalam rumah lah ni. Mujur tak hilang, tapi macam mana dia boleh balik ke sini semula? Abang Ani terus ceritakan segala kejadian yang berkaitan dengan almari lama tu, tentang jelmaan wanita berkebaya merah. Haji nampak pucat bila dengar cerita tu. Aku rasa almari tu ada saka. Mana Abang Mi beli? Kena cari orang pandai halau penunggu almari tu, atau kalau tahu tuan asalnya senang sikit. Nanti aku bagi tahu Abang Mi.
Kemudian Haji terus hidupkan motosikalnya dan berhala ke arah pekan Pengkalan Kulu. Wajahnya nampak gelisah, mungkin tengah gian air ketum. Abang Ani masih fikirkan segala yang berlaku. Pasal 2 ekor toyol dalam jam besar tu, dia tak bagi tahu Haji. Takut kalau dia beritahu nanti dia tak nak angkut pula. Tengah hari tu, lepas Zohor, Cik Azmi pula datang. Abang Ani terpaksa ceritakan semua yang berlaku. Cik Azmi tunduk diam, kemudian mengangguk dan bersuara, "Nanti aku bawa bomoh mari pelepas. Selagi tak buang saka je, memang tak boleh ambil." Abang Ani hanya mengangguk. Dia cuma cerita pasal almari solid tu dan wanita berkebaya merah tu je. Pasal jam besar tu, biarkan dulu. Kalau kecoh nanti, baru bagi tahu. Kalau tak ada apa-apa gangguan, diam lagi baik. Malam tu, lepas isyak, Cik Azmi datang dengan Haji dan seorang lelaki agak tua. Orangnya bertubuh agak kecil dan kurus, tapi penampilannya kemas dan bersih. Cik Azmi perkenalkan lelaki tua tu sebagai Cik Lah. Cik Azmi minta tolong Cik Lah untuk halau makhluk halus yang masih bersarang pada perabot-perabot terpakai, terutama almari solid lama tu. Lepas berbual dan minum kopi, Cik Lah minta izin nak mulakan upacara. Atas permintaan Cik Lah, biar dia seorang je yang masuk rumah sewa tu, yang lain tunggu dekat rumah Abang Ani. Lama juga, suasana sepi je, masing-masing pasang telinga. Kemudian terdengar suara Cik Lah macam bercakap dengan seseorang, tapi tak dengar pula suara orang yang bercakap dengan dia. Cuma dengar suara dia je. Abang Ani terus keluar dan intai dalam rumah sewa ikut rekahan papan dinding. Kelihatan Cik Lah tengah duduk bersila menghadap almari lama. Dekat depan dia ada sebatang lilin terpacak dalam bekas. Dekat setengah jam, akhirnya Cik Lah keluar dari rumah sewa tu. Air mukanya yang tenang nampak resah. Tiba-tiba Cik Lah renung wajah Abang Ani dengan dahi yang berkerut dan bersuara, "Nama penuh kamu Borhan ke?" "Bukan, nama dia Mat Gani." Menurut Cik Lah, bayangan wanita dalam almari tu bernama Ani. Dia tengah cari Borhan dan tak akan tinggalkan almari tu selagi tak jumpa Borhan. Ani ni merupakan anak orang bangsawan yang jalinkan hubungan cinta dengan seorang kelasi kapal bernama Borhan. Walaupun dapat tentangan dari keluarga, tapi kerana cinta dan keinginan yang kuat, akhirnya mereka terpaksa ditunangkan juga. Tapi Borhan mungkir janji dan berkahwin dengan wanita lain masa pelayarannya. Ani jadi amat sedih dan tertekan. Setiap hari menangis meratap depan almari solid yang merupakan hadiah dari Borhan untuk pernikahan mereka nanti. Tapi akhirnya kecundang. Suatu malam, Ani menangis dan meratap depan cermin almari dalam biliknya. Disebabkan terlalu sedih dan tertekan, dia hantukkan kepalanya berkali-kali pada meja almari tu sambil panggil nama Borhan. Masa keluarganya periksa bilik dia, Ani dah terkulai depan cermin almari dengan kepala hampir pecah dan berlumuran darah. Dia dah tak bernyawa lagi. Dia sempat tulis pada cermin tu dengan darah, "Aku tetap akan mencarimu Borhan." Kata Cik Lah, dia nampak bayangan lelaki tu macam muka Abang Ani. Sebab tu si Ani ni balik semula ke sini. Mungkin dia ingat Abang Ani ni Borhan. Cik Lah dah bagi tahu dia Borhan tak ada. Yang dia jumpa tu bukan Borhan, tapi tuan rumah ni. Cuma muka je sama. Puas jugalah nak pujuk. Akhirnya dia dapat terima kenyataan dan setuju untuk lepaskan almari tu. Lepas bagi tahu almari tu sekarang dah dijual kepada orang lain. Dah boleh ambil almari tu. Dia tak akan ganggu lagi. Tapi mana Cik Azmi dapat jam besar tu? Menurut Cik Azmi, jam besar tu dibeli dari seorang kawannya di Lunas, Kulim, Kedah. Kata kawannya yang seorang pengumpul perabot-perabot kayu lama, suatu hari seorang lelaki muda datang ke bengkel dengan hailak, bawa jam besar tu dan bagi padanya secara percuma. Dia pun hairan, macam mana lelaki muda tu boleh bagi jam antik mahal tu secara percuma. Lelaki muda tu nampak terburu-buru. Lepas dia bagi jam tu, dia pun cepat-cepat pergi tanpa bertanya apa-apa. Cik Lah terdiam kejap. Lepas tu bersuara, "Patutlah dia nak lepaskan anak kerak tu rupanya." "Hah? Anak kerak? Toyol?" "Ya." "Habis macam mana sekarang? Boleh buang ke?" "Boleh tu boleh, tapi kena buang dengan jam tu sekali." "Tak apalah, nak buat macam mana?" Abang Ani tarik nafas lega. Kisah Mek Ani atau Miss Rashaniwan, pelayan kedai Simpang 3 tu pula, Abang Ani ada hubungi dia. Mek Ani ni pun bagi respon. Akhirnya Abang Ani mula jatuh cinta. Tapi rupanya Abang Ani diperalatkan. Mek Ani ni sebenarnya janda muda yang materialistik. Dah banyak lelaki yang dikikisnya. Abang Ani terkena jugalah, tapi nasib baik tak lama. Siap cipta lagu lagi untuk Mek Ani tu. Lagu bertajuk Demi.
Abang Gani ada upload dekat YouTube Demi by Mak Gan. Kalau nak dengar, pergilah cari dekat sana. Okey, habis dah cerita ni. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Jangan terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.